Seterusnya kita ingin memberikan fokus kepada industri yang sedang berkembang pesat di negara ini dan seperti yang kita sebutkan industri equine, dan untuk bercerita mengenai perkembangan terkini dan juga keperluan akademik yang mampu memberi sumbangan kepada negara dari segi industri equine ini, bersama kita di studio pada pagi ini dua orang tetamu, Puan Nur Hayati A. Rahim yang merupakan pengarah urusan Setia Brothers, dan juga Encik Muhammad Suhaimi Mansor, pengurus pemasaran Setia Brothers. Selamat pagi, selamat datang ke MHI. Okey Puan, boleh beri sedikit latar belakang mengenai industri equine di negara ini dan bagaimana perkembangannya setakat inilah? Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersentuh tentang industri equine ini, dia merangkumi satu skop yang begitu luas. Lazimnya masyarakat bila sebut tentang apa-apa yang berkaitan dengan equine, mereka akan terus menjurus terhadap perlumbaan. Jadi kuda yang pertama, kuda dalam bentuk sukan kan? Sukan. And bila dah perlumbaan tu, kadang-kadang dia orang selalu berkaitkan dengan orang kata perjudian. Jadi yang itulah Setia Brothers nak cuba mengetengahkan sebagai satu outreach program kepada masyarakat untuk membuka minda mereka bahawa industri equine ni, dan kalau kita tengok dari segi sukan atau aktiviti, bukan saja menjurus pada perlumbaan lah. Dia banyak lagi skop yang lain. Misalnya selain daripada riadah, selain daripada satu hobi, selain daripada sukan yang beraktivitikan tentang kuda, ia boleh merangkumi seperti orang kata breeding, makna pembiakbakaan, livery dari segi penjagaan kuda di stable, dan banyak lagi skop yang mungkin ada mempunyai nilai-nilai komersial tersendiri lah. So perkembangan kita tengok buat masa terkini, memang kita nampak amat meningkat dari segi pembabitan. Bukan saja sekarang industri equine ni ataupun sukan berkaitan dengan aktiviti equine ni bukan sahaja terdapat pada golongan-golongan elit. Kalau dulu ia adalah tergolong dalam kepada orang kata kumpulan yang elit lah dipanggil. Sekarang ni kita dapat banyak juga yang di pendalaman ataupun di kampung-kampung. Memang dia orang dah adakan satu pertubuhan ataupun satu kelab-kelab yang kecil lah. Okey. Itu sebenarnya saya nak tanya juga, sebab selalunya sukan ini dianggap elitis, mereka yang berkemampuan, banyak wang dan sebagainya boleh terlibat, dan yang lain tu mungkin tidaklah. Tapi saya rasa mungkin persepsi ini semakin berubah. Mungkin Cik Suhaimi boleh ceritakan bagaimana seseorang itu boleh terlibat dalam industri ini, walaupun kita katakan elitis, tapi nak memasyarakatkan lagi lah industri ini. Macam apa pendapat Cik Suhaimi? Okey, daripada segi, saya setuju dengan pendapat Puan Hayati tadi. Kita akan cuba buka minda orang-orang yang biasa macam kita ni, common people. So kita tukar pemikiran daripada tanggapan tu sukan kuda ni hanyalah untuk golongan elitis, ataupun kalau di dalam dunia ni pun dia panggil sport of the Kings. Dan di Malaysia ni pun expats yang ramai yang terlibat kan? Expat dan juga golongan-golongan yang katakan corporate lah kan. So sekarang ni kita cuba buka minda ni, sebab kita nampak sekarang kebanyakan orang biasa ni dia nak pergi kepada aktiviti ni, tapi disebabkan ada satu tanggapan dalam minda dia yang katakan tak boleh masuk sebab satu nak join mahal, and then even nak riding pun kena bayar pun mahal. So kita di sini kita nampak kita akan cuba ubah tanggapan dan persepsi masyarakat ni. Kita akan cuba bawa yang sukan ni kita boleh memasyarakatkan kepada umum dengan satu kita ubah daripada segi structure daripada segi lesson, riding lesson apa semua tu. That's why kita nampak di sini dengan kerjasama yang kita sedang usahakan sekarang, dengan kita pergi direct kepada grassroots, kepada umum, daripada pelajar dan juga student, dengan
kerjasama daripada bahagian pendidikan teknik dan vocational Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita cuba untuk perkenalkan khusus industri Equine ni di peringkat sekolah vocational. Okey. So daripada situ tanggapan masyarakat dan juga outreach program yang kita akan lakukan. So kita dapat buka minda dia orang boleh terlibat secara langsung daripada peringkat pengurusan kandang itu sendiri. Okey. Dah bermula ke belum sebenarnya kursus ni? Kursus ni seperti mana yang masih lagi dalam pelaksanaan. Kita akan selari dengan transformasi daripada Kementerian Pelajaran, iaitu selari dengan aspirasi daripada Yang Maha Bahagia Timbalan Perdana Menteri kita yang juga selaku Menteri Pelajaran yang mengatakan cuba untuk akademik dan juga skill. Tapi bakal dilaksanakan lah. Bakal dilaksanakan. Puan, tapi kalau kepada masyarakat umum, dia fikirkan walaupun ada kursus ni, tapi apa sebenarnya faedahnya kepada masyarakat umum itu sendiri? Dari satu sudut, dia boleh, misalnya kalau ia dijadikan sebagai satu hobi dan ia boleh melibatkan seisi keluarga, dia dapat merapatkan silaturahim tu. Maknanya bila kita dalam sebuah keluarga ada kesinambungan, maknanya meminati sesuatu hobi di mana seisi keluarga boleh turut serta, dia akan merapatkan silaturahim. Dan bila kita menunggang kuda ni, bila kita pandang kuda pun kita tengok satu binatang yang cantik, yang orang kata arrogant. Jadi bila kita menunggang pun dengan cara, dengan pakaian, dengan segala kelengkapan, kita rasa teruja dan kita rasa berdisiplin bila kita dengan kuda. Mencerdaskan minda kita. Sebab bila kita menunggang kuda tu, kita kena minda kita tu memang kena cergas. Sebab macam mana nak balance, nak imbangkan. Rasa alert saja. Jadi kalau kita orang kata ikut saja rentak kuda tu dan lupa segala-galanya, takut nanti kita leka, takut jatuh ke etc. lah kan. Tapi dari segi itu dari segi faedah kepada masyarakat umum, tapi dari segi komersialnya, nilai komersialnya, apa peluang-peluang yang ada dari segi nilai komersial untuk industri equine ni? Untuk industri equine ni sekarang ni kita nampak daripada segi nilai komersial ni, daripada segi perkhidmatan. So daripada segi industri ni pula kita nampak macam mana kita nak enhance dan kita nak improve industri supaya dia startup pada peringkat antarabangsa lah. Daripada segi nilai komersial ni, servis daripada segi leverage, stabling dan juga spelling dan juga activity breeding. So bila kita naik tarafkan servis ni mengikut tahap seperti yang dikendaki oleh peringkat antarabangsa, so kita dapat tarik customer bukan saja daripada dalam negeri dan juga maupun daripada luar negeri, kita dapat tarik dia orang datang ke sini. Dan kita nampak industri kuda ni sebenarnya amat besar. Sebagai contohnya seperti di UK dan juga di Australia. Kita masih lagi dalam peringkat untuk membangun. Jadi sebab itulah saya difahamkan juga banyakkan bahan-bahan ini diimport. Jadi bagaimana industri kita, adakah peluang untuk kita menghasilkan sendiri bahan-bahan yang biasanya diimport dari luar negara? Selari dengan Timbalan Menteri Pelajaran Yang Berhormat Dr. Muhammad Fuad Zakasi pun telah mengeluarkan kenyataan kod di Utusan Malaysia pada 21 hari bulan Jun 2010, di mana pihak Kementerian Pelajaran Malaysia akan membuat satu transformasi mengetengahkan 3 kursus yang baru, terutama sekali untuk sekolah-sekolah teknikal dan vocational, iaitu terdiri daripada aviation, maritime dan equine studies. So alhamdulillah, dengan kerjasama dengan pihak BPTV sekarang dipanggil, iaitu bahagian pendidikan teknikal dan vocational, Setia Brothers akan menjalankan satu pilot project yang digelarkan apprenticeship bermula insya-Allah pada tahun 2011 sehingga 2012. Daripada program tu
Kita akan tengok bagaimana pelaksanaannya dan sekiranya program itu berjaya, Kementerian Pelajaran akan melaksanakan di sekolah-sekolah. Itu saya rasa satu langkah yang besar dalam transformasi untuk industri ini dan bagi pihak MHI kita ucapkan all the best lah, selamat maju jaya. Masa kita pun dah terhad, tapi saya rasa ramai juga ingin melihat industri Equine ini maju, terus maju dan dapat menyumbang kepada transformasi negara kita, masyarakat dan juga dari segi nilai komersialnya. Ya, saya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Hayati A. Rahim dan juga Encik Muhammad Suhaimi Mansor yang beri sedikit sebanyak tentang perkembangan industri equine di negara ini. Seterusnya kita ingin berehat seketika, tapi terus setia bersama kami dalam MHI.